Alright. So, untuk subjek tajwid, bahagian pertama sekali adalah bahagian soalan objektif. Soalan objektif, di mana soalan objektif ini ada 20 soalan. Kenapa dia tak nak dekat? Okay, tadi besar sana kecil balik. Tak apa. Kejap. Tekan sekali Okay, saya cuba zoom lagi sikit bagi awak nampak. Tadi dia dekat, sekarang dia tak dekat pula. Kenapa? Tak tahulah. Okay, baik. Awak tahu dekat kertas awak tengok dekat kertas awak. Okay, ada bahagian pertama ada 20 markah, iaitu 20 soalan. So, kita tengok satu persatu soalan dia. Kenapa boleh tersilap dan salah sebagainya. Okay, baik. Soalan pertama. Bahagian idgham. Okay, jawapan dia apa? Bahagian idgham. Alif. Okay, jawapan dia ialah alif. Bahagian idgham ada 3 sahaja. Jangan yang ada yang jawab 4. Ada yang jawab 2, Ustaz pun tak tahu. Okay. So, siapa yang salah boleh betulkan ya. Okay, bahagian idgham ada 3 sahaja, iaitu idgham mutajanisain, mutaqaribain dan juga apa satu lagi? Mutamasilain. Ada 3 sahaja. Okay. Soalan nombor 2, pengertian idgham pada bahasa. Apa dia? Jawapan dia alif, ba, jim, dal. Okay. Idgham pada bahasa ialah dal. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu adalah pengertian idgham dari segi bahasa. Benda ni ada dekat buku teks tajwid awak. Siapa yang dia baca, dia akan tahu. Siapa yang tak perasan, dia akan tertukar mungkin. So, kalau pengertian ni ingat, ada 2 jenis. Satu dari segi bahasa, manakala satu lagi dari segi istilah. Dua-duanya perlulah difahami dengan baik. Ustaz jumpa dah butang Zoom. Okey, baik. Baru nampak. Okey. Okey. So, kita tengok. Okey, sekarang lagi jelas kan? Okey, soalan ketiga pula. Soalan ketiga, hukum bacaan idgham mutamasilain. Okey, yang mana satu jawapan dia? Nombor 3. Okey, nombor 3 jawapan dia jim, wajib diidghamkan. Bukan wajib dinipiskan, bukan wajib diizharkan, bukan wajib didengungkan. Idgham mutamasilain wajib diidghamkan. Okey, ini pun pertama. Yang tadi pengertian. So, setiap tajuk kena tahu pengertian. Begitu juga dengan hukum bacaan. Ini pun jangan take for granted. Betul bahasa orang putih dia. Maksudnya jangan pandang remeh tentang benda ni. Dia boleh juga ditanya dalam soalan. Okey, soalan nombor 4. Okey, pertemuan 2 huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifat. Kenyataan di atas adalah pengertian apa dia? Mutaqaribain. Okay, pandai, bagus. Jawapan dia ialah ba idgham mutaqaribain. Sebab apa keluar dia? Keluar dia ni berhampiran. Okey, berhampiran ini adalah keluar untuk idgham mutaqaribain. Kalau mutamasilain apa keluar dia? Siapa ingat? Kalau mutamasilain apa keluar dia? Okey, kalau mutamasilain sama, dia bukan berhampiran.
tetapi pertemuan dua huruf yang sama pada makhraj dan sifat. Itu clue word untuk idgham mutamasilain. Okey, yang ketiga idgham mutajanisain. Apa clue word dia? Siapa ingat? Tak ingat. Okey, kalau idgham mutajanisain bersamaan pada makhraj, berbeza pada sifat. Bersamaan pada makhraj tetapi berbeza pada sifat. Itu untuk mutajanisain. So itu awak kena tahu. Nak ingat clue word. Mutamasilain sama, mutaqaribain berhampiran, mutajanisain sama pada makhraj, lain pada sifat. Ingat itu, ingat clue word. Sebab yang lain semua sama. Pertemuan, dua huruf, yang lain semua sama. Yang berbezakan itu adalah pada clue word yang Ustaz sebut tadi. So ini tips untuk tajuk idgham. Hafal clue word. Idgham mutamasilain sama, mutaqaribain berhampiran, mutajanisain sama pada makhraj tetapi beza pada sifat. Okay, itu cara untuk ataupun tips untuk awak ingat tajuk idgham ni. Okay, yang kedua nanti awak seterusnya soalan nombor 5. Okay, pasangan huruf idgham mutaqaribain. Yang mana satu jawapan dia? Ba. Okay, jawapan dia ialah ba. Okay, ba. Okay. Macam mana pula nak tahu Ustaz? Macam mana nak hafal huruf-huruf idgham ni Ustaz? Okay. So jawapannya ialah ba, qaf, kaf. Iaitu qaf dan kaf. Okay, untuk hafal huruf-huruf idgham pun senang saja. Kalau idgham mutamasilain, huruf dia mesti sama. Ba, ta, sa, jim. Itu memang lumrah ataupun itu memang kaedah untuk tahu idgham mutamasilain. Untuk yang kedua, yang soalan ni, idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ni awak ingat dua je. Yang pertama, qaf kaf. Yang kedua, lam ra. Kita ulang, yang pertama, qaf kaf. Yang kedua, lam ra. Ingat dua ni je untuk mutaqaribain. Mutajanisain macam mana nak ingat Ustaz? Mutajanisain paling mudah. Selain daripada huruf yang mutajanisain, selain daripada huruf mutaqaribain, maka dia adalah mutajanisain. Contoh kalau awak tengok dekat sini, kan? Ba mim. Ba mim apa? Mutajanisain. Huruf yang jim, za, za. Ini huruf apa? Mutajanisain. Dal, kaf, qaf. Ini huruf apa? Mutajanisain. Mudah macam tu je. Nak ingat huruf-huruf idgham. Nak mengelakkan dia tertukar kan. Mudah macam tu je. Tak perlu nak ingat semua. Jangan pergi ingat semua huruf mutajanisain. Ustaz pun tak ingat. Ingat yang selain daripada tu. Ingat mutamasilain. Ingat mutaqaribain. InsyaAllah awak akan automatik ingat apa itu mutajanisain. Okay, kalau awak ada soalan, waktu Ustaz terang ni yang awak tak faham, terus tanya ya. Tak perlu tunggu waktu lain, terus tanya sekarang. Okay, soalan nombor 6. Okay, firman Allah Ta'ala, qala qad ujibat da'watukuma. Surah Yunus ayat ke-89. Pilih pasangan huruf idgham mutajanisain pada ayat berikut. Okay, apa jawapan dia? Jim. Okay, jawapan dia ialah jim. Kalau awak, kalau bagus Ifan bagi jawapan. Yang lain-lain pun bagi juga jawapan. Nanti kalau awak senyap ni, takut awak mengantuk pula. Bagi jawapan. Sama ada buka mikrofon ataupun tulis dekat ruangan chat tu. Kalau tak nanti awak lama-lama mengantuk, awak tak dengar apa Ustaz cakap apa. Okay, jawapan dia kira jim, ta, dal. Macam mana Ustaz tahu ta, dal? Pertama saya tengok perkataan yang terlibat. Qala qad ada tak? Tak ada. Qad ujiba? Tak ada.
ujibat da'watukuma ada. So tengok huruf ta bertemu dengan dal. So ikut turutan yang ada dalam ayat Al-Quran tu untuk keluarkan. So jawapan dia ialah jim. Sebab apa? Ta dal, ta dal. Mudah je. Dia yang lain tu tak ada kena-mengena pun. Apa? Contohnya dalta. Dalta tu betul lah, cuba terbalik. Dia bukan je dalta, je talda. Contohnya dal dia dah keluar daripada perbincangan, tak ada kaitan. Ataupun bata. Bata pun tak juga. Dia adalah hujung huruf yang pertama bertemu dengan awal huruf yang kedua. Itu adalah idgham. So jawapan dia ta bertemu dengan huruf dal. Okey Saya tak ada yang terkeliru lagi tajuk idgham ni. Sebab tajuk idgham ni sebenarnya adalah tajuk bonus. Sebab dia mudah nak faham. Dia berbeza dengan tajuk bacaan mengikut riwayat Hafs Al-Asim. Iaitu susah sikit kan. Yang ni tajuk mudah, tajuk idgham ni. So siapa yang belum faham, saya harap penerangan hari dapat membantu awak untuk teknik ataupun cara menjawab ya. Okey baik. Soalan ke-7. Okey, berikut adalah bahagian hukum ra kecuali. Mana satu jawapan dia? Okey, Damia kata jim. Betul ke jim? Okey, betul ya. Jawapan dia ialah jim. Okey jawapan dia ialah jim. Sekejap ya. Berikut adalah bahagian hukum ra kecuali wajib baca tebal, wajib tipis. Okey baik. Siapa ingat kenapa jawapan dia jim? Ustaz pernah sebut sebelum ni kenapa jawapan dia jim dalam kelas. Kenapa wajib dibaca tebal dan nipis ni salah? Kenapa harus dibaca tebal dan nipis ni betul? Siapa ingat? Ustaz pernah terangkan benda dalam kelas. Kenapa yang betul dia ialah harus, bukan wajib? Kalau wajib tak atau. Kalau wajib tak sah, okey bukan? Sebab dia susah kalau nak baca dua-dua sekaligus. Betul tuan. Okey pandai. Okey. Jawapan dia kenapa bukan wajib, kenapa harus? Sebab macam mana kita boleh nak baca tebal dan nipis dalam satu masa. Kalau yang pertama tadi wajib dibaca tebal, kita tak ada masalah. Yang kedua, wajib dibaca nipis pun tak ada masalah. Tetapi kalau kita nak baca tebal dan nipis dalam satu perkataan, tak boleh. Mustahil. Sebab tu jawapan jim tu salah. Yang betul dia adalah harus. Maksudnya boleh pilih satu. Dibaca tebal boleh, dibaca nipis boleh. Harus, bukan wajib. Kalau wajib, macam mana nak baca dua-dua jenis hukum ra dalam satu masa? Kan? Kita pun pening. Sebab itulah jim tu salah. Bukan wajib tetapi harus dibaca tebal dan nipis. So ada 3 cara. Hukum ra ni ada 3. Yang pertama wajib dibaca tebal. Yang kedua wajib dibaca nipis. Tebal tafkhim, nipis tarqiq. Dan yang ketiga harus dibaca tebal dan nipis. Okey Ataupun boleh lebih sesuai sebenarnya atau nipis. Lebih sesuai. Tak apa, dua-dua betul. Yang penting bukan wajib lah. Wajib tu memang salah. Okey, soalan seterusnya nombor 8. Ra mati bertemu huruf isti'la baris atas dan sebelumnya berbaris bawah. Panjang penerangan dia ni kan. Okey, pernyataan di atas merujuk kepada misal. Mana satu? Kepada Dal. Okey, dal Okey, kenapa dal? Kita tengok dia minta apa? Ra mati. Okey, first kali kita kena cari mana satu ra mati. Kalau awak tengok ra mati awak dah jumpa dah yang mana satu jawapan dia. Sebab yang ra mati satu je, dal je. Yang ni asri tak mati, an-naru
ru tak mati. Jim ruhana pun tak mati. So kalau awak faham ra mati, dah jumpa dah mana satu jawapan dia. Kan, sebab yang dal je ra yang mati. Okay, tak apa. Kita tengok penerangan seterusnya. Bertemu huruf isti'la. Okay, so ada apa? Ada berapa huruf isti'la? Siapa ingat? Siapa ingat huruf isti'la? Apa dia dan ada berapa 7. semua? Okay, apa dia? Qaf, Okay. Ghin, Okay. Kha, Okay. Sad, Dad, Ta, Za. Pandai. Bagus. Bagus, Iman. Okay, itu adalah 7 huruf isti'la. Khusin, Birtin, Qizin. Siapa nak hafal kaedah itu boleh hafal. Huruf khusin, Birtin, Qizin. Huruf kha, sad, da, ta, usad, dabtin, qa, za. Ustaz pun kena ingat apa kaedah tu baru Ustaz hafal huruf dia. Khusin, Birtin, Qizin. Boleh tengok dekat buku teks. Ada kaedah tu diajarkan. Okay, so dalam ni huruf yang disebutkan huruf isti'la ialah huruf sad. Khusin ada huruf sad. Pandai. Huruf isti'la berbaris atas. Okay, sad dia pun berbaris atas. Dan sebelumnya berbaris bawah. Sebelum huruf ra ni huruf apa? Huruf mim berbaris bawah. So jawapan dia ialah dal. So itu yang kena faham. So kalau nampak soalan macam ni, cuba bandingkan soalan dia dengan contoh yang dibagi tu. Baca ra mati, tengok mana ra mati. Okey, tak ada. Okey, huruf isti'la, cari mana huruf isti'la. Itu kaedah dia. Awak perhatikan satu persatu soalan tu minta apa dan cuba bandingkan dengan misal jawapan yang telah diberikan. InsyaAllah dengan membuat perbandingan tu kita akan jumpa satu jawapan. Kalau soalan nombor 8 ni sebenarnya siapa yang baca ra mati dia dah jumpa dah. Jawapan ni ialah dal. Sebab ra mati dalam soalan ni ada satu je. So penting untuk betul-betul memahami dan melihat dengan teliti apa yang disebut dalam soalan. Itu penting untuk faham soalan. Maksud Ustaz kena faham soalan dengan betul. Okay, itu soalan nombor 8. Soalan ke-9. Ra mati dan sebelumnya huruf berbaris bawah. Okey, kenyataan di atas merujuk hukum apa? Jawapan dia apa? Ba. Okey, jawapan dia ialah pandai. Okey, terima kasih. Ra nipis. Ba ra nipis. Ini apa cara nak hafal dia Ustaz? Cara dia kena ingat. Ustaz tak ada cara lain. Cara dia kena ingat. Cumanya untuk mudah awak ingat, ingat yang penting. Di antara benda yang penting untuk ra nipis adalah berbaris bawah. Ra berbaris bawah. Ra mati sebelumnya berbaris bawah. Ada beberapa lagi. So yang ni memang nak tak ada kena hafal ataupun kena selalu buat latihan. InsyaAllah bila selalu buat latihan dan juga hafal, tidak ada masalah untuk hafal hukum ra ni. Mesti tak ada formula. So jawapan dia ialah ba, tu ra nipis sebab ra mati sebelumnya berbaris bawah ataupun kasrah. So bacaan dia mesti nipis. Mesti nipis. Contohnya rizqa. Rizqa. Sorry, bukan. Tak boleh, itu bukan. Ustaz tak keluar pula contoh dia. Firqun. Betul? Firqun. Firqun bukan. Okey, tak apa. Nanti kalau Ustaz keluar dekat Ustaz punya lisan, contoh dia Ustaz bagi. Sekarang tak keluar pula. Tak apa, nanti Ustaz keluarkan. Ustaz tak keluar pula bagi ni. Tapi tak apa, jawapan dia ialah ra nipis. So itu penting. Ustaz pun kadang-kadang lupa misal dia ni. So kita kena ulang kaji banyak-banyak untuk hukum ra ini Okay, so dia lah yang repair. Soalan nombor 10. Pilih misal tanwin
baris depan. Soalan ni sebenarnya awak ada yang tak baca perkataan depan ni. Dia baca tanwin, dia tak baca baris depan ni. Tu yang tersilap. So baca betul-betul. Tanwin baris depan bertemu hamzah wasal. So jawapan dia Jamil kata jim. Okay, Jamil kata jim. Okay. Jawapan yang sebenar ialah, okay betul, jim. Kita tengok jim. Apa dia? Nombor 1. Wanada nuhun. Nampak tak? Tanwin baris depan. So bacaan dia akan jadi nuhunib. Nuhunib. Okay. So dah dapat. Nombor 1 betul. Okay. Nombor 2. Iltaraka khairan. Okay. Ni betul dia tanwin tapi dia baris atas. Bukan baris depan. So nombor 2 ni salah. So yang mana ada nombor 2 tu automatik salah. So alif salah, ba salah. Sebab ada nombor 2. So kalau contoh bacaan dia betul, dia akan jadi khairanil wasiyah. Seterusnya nombor 3. Ila ba'din. Okay, dia tanwin tapi dia tanwin baris bawah. Okay. So dia tak menjawab. Dia minta taruh baris depan. So yang mana ada 3 salah. So ba salah dan salah. So kita dapat jawapan dia ialah jim. Okay. Yang nombor 3 ni bacaan dia macam mana? Ila ba'dinil. Tambah nun berbaris bawah. Semua sama Semua kena tambah nun berbaris bawah. Ila ba'dinil qaul. Yang nombor 4. Kazzabat adun. Nampak? Baris depan. Kazzabat adunil mursalin. Sama semua. Keempat-empat ni kena tambah nun berbaris bawah selepasnya. Okey, soalan nombor 11. Berapa jenis bacaan khas mengikut riwayat Hafs al-Asim bin Sulaiman? Ada berapa semua? Nombor 11. Ada berapa? Okay, ba. Okay, bagus. Ada 7. Imalah, tashil, apa lagi? Saktah. Yang semua tu, itu 7 tu. So ingat, bilangan dia ada 7. Jawapan dia ialah ba. Okey. Soalan nombor 12. Bagaimanakah cara bacaan ni la ta'manna mengikut riwayat Hafs Asim bin Sulaiman? Nombor 12 jawapan dia apa? Apa nama bacaan ni? Jim. Jim. Okey, bagus. Jawapan dia ialah ishmam. Ishmam. Yang mana kena muncungkan mulut. Dia ada 2. Sama ada ishmam ataupun apa satu lagi. Siapa ingat? Apa nama satu lagi untuk bacaan tajuk ni? Lupa dah. Ishmam dan juga raum. Ishmam dan juga raum. Kalau ishmam kena muncung mulut. Kalau raum kena bunyikan 1/3 sahaja. So itu adalah cara bacaan untuk perkataan la ta'manuna. Soalan nombor 13. Pilih misal tashil. Yang mana satu jawapannya? Nombor 13. Ba. 13. Ba. Betul. Okey, betul. 13 jawapan dia ialah ba. Iaitu a'jami wa arabi. A'jami wa arabi. Allah, lupa dah tercas. Okey, so itu jawapan dia bagi misal tashil. Okey, kalau yang pertama ni la ta'manuna ada 2. Sama ada rom atau ishmam. Kalau jim bi salismul fusu. Ini bacaan untuk naqal. Ini adalah bacaan untuk misal untuk naqal.
Manakala dal ini adalah misal untuk hukum tanwin bertemu hamzah wasal. So jawapan dia ialah ba. Nombor 14. Pengertian ibdal. Mana satu jawapan dia nombor 14? Jim. Okey, jawapan dia ialah jim, menukarkan suatu huruf dengan huruf yang lain. Ibdal. Badal tu sendiri membawa maksud tukar. Ibdal ataupun badal itu membawa maksud tukar. Sama macam mat badal. Kalau ingat lu tahun 5 belajar mat badal, sama juga tukar. Ini ibdal pun sama maksud tukar. So keluar untuk ibdal ini adalah menukarkan. So jawapan dia ialah jim. Nombor 15 berikut adalah rukun bacaan Al-Quran kecuali. Mana satu jawapan dia? Kecuali. Apa dia? Tak dengar. Lagi sekali. Jim. Okey. Jawapan dia ialah jim. Kenapa jim? Okey, soalan dia tanya rukun. Okey, ada dua jenis soalan yang akan ditanya untuk tajuk rukun bacaan Al-Quran ni. Yang pertama nama dia rukun bacaan Al-Quran. Manakala yang kedua adalah Allahumma salli ala Muhammad. Kelebihan ursam ismani. Ini yang selalu orang tertukar. Rukun bacaan Al-Quran dan juga kelebihan resam Osmani. So kalau rukun bacaan Al-Quran benda apa? Ada 3. Yang pertama mengikut resam Osmani. Nombor 2 mematuhi qawaidul Arabiyah. Yang ketiga bersambung sanad kepada Rasulullah. Ini 3 ni adalah rukun bacaan Al-Quran. Okey. Kalau ditanya apakah kelebihan resam Osmani? Kelebihan resam Osmani ada 3. Yang pertama disepakati oleh para sahabat. Mengikut tulisan asal yang ditulis oleh para sahabat dan diperakui oleh Rasulullah. So untuk tajuk yang terakhir tu 2 benda tu yang kena ingat. Apakah rukun bacaan Al-Quran dan juga apakah kelebihan resam Osmani. Yang lain-lain tu adalah juga. Tapi 2 perkara ni yang biasa sangat ditanya. Apa itu rukun bacaan Al-Quran dan juga apa kelebihan resam Osmani. Itu yang biasa sangat ditanya dalam periksaan. So kena fokus 2 benda tu untuk chapter ataupun bab yang terakhir sekali tajuk tahun 6. Okay, soalan nombor 16. Pilih kalimah yang menepati kaedah penulisan rasmi resam Osmani. Okey, baik, jawapan dia ba. Iaitu tidak diletakkan alif tu kan, diletak tanda mat saja. Kalau yang ni alif, jim dan juga dal ini bukan resam Osmani, ini resam imla'i nama dia. So yang betul ialah ba. Okey, nombor 17, berapa bahagian mat? Ni soalan tahun 5 ni. Ada berapa bahagian mat? Jawapan dia ialah ba. Jawapan Ba. Okey, bagus. Jawapan dia ialah ba, 2. Mat ada 2 bahagian sahaja, mat asli dan juga mat far'i. Mat asli dan juga mat far'i. Okey, nombor 18, berikut adalah huruf mat asli harfi. Ini memang aku ulang kaji balik. Kalau tak memang tak berapa jawab. Okey, mat asli harfi, jawapan dia apa? Nombor 18, apa jawapan dia? Jim. Jim. Okey, baik. Okey, baik. Kita tengok satu persatu kita tengok satu persatu huruf-huruf ini. Okey, yang pertama sekali alif waw ya. Okey, alif waw ya adalah huruf mat. Huruf mat. Okey, tu mudah je kan? Nak tahu. Okey, yang kedua qutbun jiddin. Ni huruf apa? Siapa ingat? Ada 5 ni. Huruf apa ni?
Formula yang Ustaz bagi, okey Ustaz ulang lah, bagi ingat. Baju dah kotor. Baju dah Baju. kotor. Apa Baju dia? dan kotor. Ni. Ah. Formula apa dia? Berapa dia? Uh, Tak ingat Kol-kolah. bagus. Kutubun jidin ini adalah huruf qalqalah. Qa, ta, ba, jim, dal. Baju dah kotor. Ini adalah huruf-huruf qalqalah. Okey. Dal, naqasa asalukum. Siapa ingat? Ni huruf apa? Dia tengok balik mungkin ada yang tak ingat. Ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Naqasa asalukum. Okey, yang jim ini adalah mad asli harfi. Kalau mad asli saja dia tanya alif waw ya. Tapi kalau dia tanya mad asli harfi tak sama, dia bukan alif waw ya. Dia adalah huruf-huruf di awal di apa nama? Fawatihus suwar yang dibaca 2 harakat. Contohnya apa Ustaz? Contohnya kita baca Yasin. Okey, yang mana satu yang dibaca dengan 2 harakat? Huruf apa? Ya ke sin? Saya ulang Mad asli harfi ni adalah terdapat pada fawatihus suwar, pada awal-awal surah yang dibaca dengan 2 harakat. Contohnya Yasin. Okay, yang mana yang dibaca 2 harakat? Ya. Okay, ya. So sebab ya dibaca 2 harakat, ya itu adalah mad asli harfi. Coba tu kita tengok ada dekat sini. Huruf ya. Nampak? Itu cara nak faham dia. Okay, contoh lain Ustaz ambil. Toha. Dua-dua 2 harakat. Kita tak baca Toha. Salah. Kita baca 2 harakat. To 2 harakat, ha 2 harakat. Toha. Nampak dua-dua huruf ni ada. Sebab apa? Sebab dia mad asli harfi yang dibaca dengan 2 harakat. Kalau yang panjang-panjang itu nama dia mad lazim harfi. Tapi kalau yang pendek tu nama dia mad asli harfi. Tu cara nak beza dia. Okey, soalan ke-19. Okey. Kadar panjang bacaan mad badal. Mudah je. Kalau mad ni biasanya berapa harakat? Mad badal? 2. 2 harakat. Mad badal 2 harakat. Soalan 2020, pilih jenis waqaf ikhtiyari yang betul. Waqaf ikhtiyari. Yang mana satu? Dal. Okay. Dal. Waqaf ikhtiyari iaitu Waktu biasa. waqaf kafi dan juga waqaf hasan. Ini tajuk tahun berapa ni? Tahun 5. Kena ingat. Ada 4 jenis waqaf ikhtiyari. Okey, Ustaz ulang sikit takut ada yang lupa. Okey. Waqaf ada 4 jenis, iaitu waqaf ikhtibari, idtirari, ikhtiyari dan juga intizari. So itu 4 jenis waqaf. Manakala untuk waqaf ikhtiyari itu pula ada 4, iaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan dan juga waqaf qabih. So itu 3 jenis waqaf ikhtiyari. Waqaf ada 4 jenis, saya ulang. Ikhtibari, idtirari, ikhtiyari, intizari. Itu 4 jenis waqaf. Nanti cuba baca balik apa maksud ke-4 jenis ni. Lepas tu untuk ikhtiyari ada 4, iaitu waqaf tam, waqaf kafi, waqaf hasan dan juga waqaf qabih. Tajuk waqaf ni tak berapa popular masuk, tapi tak mustahil untuk masuk juga untuk sikit-sikit soalan. Contoh macam soalan ini. Okey. So untuk soalan objektif ada masalah tak? Ataupun ada soalan tak daripada awak semua?
Belum kita masuk soalan subjektif. Tak. Tak ada Okey. Tips dia adalah tak ada selain daripada perbanyakkan latihan, kena pandai, kena faham ataupun kena baca soalan tu betul-betul. Kadang-kadang orang bukan tak tahu, tapi kesilapan yang dilakukan adalah tidak dapat menjawab kehendak soalan. So tips dia adalah ada dua. Yang pertama, kena banyakkan latihan objektif. Yang kedua, kena faham betul-betul soalan tu minta apa. Kena faham betul-betul apa yang diminta oleh soalan. Okey, baik. Kita rehat 5 minit lepas ni kita sambung. Sekarang 9.47. 9.52 kita akan sambung balik. Okey. Boleh Okay, awak boleh minum air. Ustaz pun nak minum air sekejap. Sakit dekat Ustaz pagi-pagi cakap. So, 9.52 kita sambung. Okey, awak boleh pergi berehat sekejap. Sekejap lagi kita sambung balik insyaAllah.
Okay, baik. So, insyaAllah kita akan sambung lagi sikit. InsyaAllah kita akan habiskan untuk soalan subjektif pula. So, boleh bersedia balik yang mana minum air, pergi tandas. Okay, bersedia balik. Tengok balik kertas soalan awak. Kita akan check pula jawapan-jawapan untuk soalan subjektif. Okay, baik. Okay, tadi objektif ada 20 soalan meliputi 20 markah. Sekarang kita masuk ke bahagian kedua iaitu soalan subjektif. Ada berapa markah? Ada 80 markah. Okey. Untuk soalan subjektif, kertas tajwid, okey. Dia akan bagi 6 soalan. 6 soalan yang akan diberikan. Tetapi kita hanya perlu jawab 4 sahaja. Ada 6 soalan tapi perlu jawab 4 sahaja. Okey. Bermakna 80 markah kalau kita bahagikan dengan 4, bermakna satu soalan bersamaan dengan 20 markah. So, kita jawab 4 soalan, dapat 80 markah. Campur dengan soalan objektif 20 markah tadi, akan jadi total semua 100 markah. So, dia mudah je, dia tambah je. Dia tidak ada, tak perlu nak kali 100 ke apa ke, tak perlu. Terus campur saja. Soalan objektif tu markah dia campur je dengan markah subjektif. So tolong baca betul-betul. Awak tidak perlu membuang masa untuk menjawab ke semua soalan. Kadang-kadang sebab tak baca soalan tu dia tulis 4 soalan saja, awak pergi jawab semua. Bila jawab semua masa tak cukup, soalan yang sepatutnya boleh skor tak dapat nak skor. So jawab 4 soalan dulu. Yang mana yang yakin boleh jawab. Lepas tu kalau kata ada masa lebih, awak nak jawab lebih kan. Tapi ustaz tak galakkan. Tetapi kalau memang ada masa yang lebih, yang banyak, dan awak pun dah semak jawapan-jawapan yang dah dibuat tersebut, jawapan 4 itu dah semak betul-betul, baru buat yang lain. Tapi seelok-eloknya tak perlu. Jawab sahaja 4 soalan yang awak boleh jawab supaya tidak mengambil masa yang lebih, supaya cukup masa untuk jawab soalan tersebut. Ini kadang-kadang tak sempat, tak baca soalan betul-betul, diminta 4, nak jawab 6. Alih-alih tengok-tengok tak sempat pun nak siapkan. So jawab 4 sahaja ya. Jawab 4 sahaja sudah mencukupi. Okey, baik, kita tengok kepada bahagian kedua. Soalan pertama, 20 markah, macam saya sebut tadi, setiap soalan 20 markah. Okey, soalan pertama, tulis erti idgham pada istilah. Okay, siapa nak cuba jawab? Sebab soalan ni kebanyakan awak betul. Okey. Memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris apa ni? Menjadi huruf yang bertasdid. Tu saya jawab. Okey, betul betul tak Zakwan dapat 6 markah soalan ni? Betul. Okey, baik. Sebab apa? Jawapan tu lengkap seperti yang diminta. Siapa yang jawab lengkap macam tu, insya-Allah akan dapat 6 markah. Siapa yang jawab CP, Ustaz mungkin akan tolak 1 atau 2 markah. Siapa tak jawab, tak dapatlah markah. Kalau siapa yang ada tulis, contoh dia tambah, dia tulis memasukkan sahaja, mungkin Ustaz bagi 1 atau 2 markah. Dan Ifah dapat 6 markah juga. Siapa yang apa, jawab sebiji, macam yang Zakwan jawab, dia memang akan dapat 6. Siapa jawab CP, mungkin Ustaz akan tolak 1 atau 2 markah. So, itu adalah idgham pada istilah. Okey, baik. Allah SWT Muhammad. Okey, soalan kedua. Berapakah bahagian idgham? Tadi dekat soalan objektif pun dah ada. Okey, ni satu lagi tips daripada Ustaz ya. Okey, kalau lah masa awak jawab tu kan, awak macam rasa macam tak ingat lah. Tapi rasa macam dah jawab dah tadi dekat objektif. Okey,
tips yang seterusnya adalah kalau cuba cari balik. Kadang-kadang soalan objektif dan subjektif ini adalah soalan yang berulang. Kadang-kadang. Contoh kita tengok soalan bar ni, berapakah bahagian idgham? Ada tak tadi dekat objektif? Kita tengok. Ada. Ada kan? Bahagian nombor 1. Senang. Nombor 1. Bahagian idgham. So kalau awak betul kat sini, insya-Allah yang bawah pun mestilah betul. So ada kadang-kadang soalan subjektif tu diulang semula apa yang telah ditanya pada soalan objektif. So itu adalah satu kelebihan. Kalau siapa yang dia bijak menggunakan peluang yang ada. Peluang apa? Peluang untuk cek dekat soalan objektif, ada tak soalan yang dah ditanya itu. So insyaAllah daripada jawapan yang ada kat atas tu, awak boleh transfer ke subjektif. Andai kata tajuk tu tak sempat nak baca ataupun blank masa tengah jawab tu. Ini pun awak boleh pegang. Dan memang sebenarnya Ustaz bagi tahu zaman Ustaz belajar dulu pun, masa Ustaz ambil PSRA, UPKK zaman Ustaz dulu, kan? Dah lama dah lah, bukanlah baru lagi. Okey, Ustaz pun pakai formula ni juga. Sebab apa? Ustaz kepada Ustaz ajar benda yang sama. Nak jawab soalan subjektif, tengok-tengok ataupun jeling-jeling. Jeling-jeling soalan objektif. Kadang-kadang jawapan yang ada kat sana, cuma kita kena bijak untuk transfer ataupun pindahkan jawapan yang ada dekat objektif kepada subjektif. So gunakan apa orang kata, trik ataupun kaedah ini untuk menjawab. Tapi kalau awak dah ingat jawapan, tak perlulah tengok atas, jawab je lah terus. Ini ceritanya kalau kata tak ingat dan sebagainya. Okey. Soalan bar nombor 2, senaraikan bahagian-bahagian idgham. Okey, apa dia? Bahagian idgham ada 3 tadi. Idgham mutamatsilain. Okey, yang kedua. Idgham mutaqaribain. Okey, yang ketiga. Idgham mutajanisain. Okey, bagus. Okey, terima kasih Ifan. Okey. So, ada 3 jenis bahagian idgham. Ada 3 bahagian idgham. Idgham mutamatsilain, mutaqaribain dan juga mutajanisain. Kalau ada yang salah eja tu, Ustaz pejam mata lah. Tetapi untuk ekspresi seterusnya, tolong jangan ada yang salah eja. Especially ejaan untuk mutamatsilain dengan mutajanisain. Ada beberapa orang yang mengeja dengan tidak betul. Elakkan benda tu berlaku. Eja betul-betul mutamatsilain, mutaqaribain dan juga mutajanisain. Okey, baik. Itu soalan ba. Seterusnya soalan jim. Berikan pengertian idgham mutamatsilain. Okey, siapa nak cuba? Kalau boleh yang belum lah. Okey, cuba Ifan. Cuba apa Ifan? Ifan boleh terus. Apa dia Ifan? Pengertian dia? Hilang dah. Okey. Cuba. Idgham mutamatsilain ialah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Okey, terima kasih Ifan. Tengok. Dengan jawapan sependek itu pun boleh dapat 4 markah. Dengan jawapan yang pendek, bukan panjang pun. Apakah itu maksud saya ialah pertemuan dua huruf yang, ingat keyword dia, sama. Mutamatsilain sama pada makhraj dan sifat. 4 markah percuma untuk awak. Tak perlu nak jawab terang panjang-panjang pun. Je kan? Mudah je. Cumanya kena ulang kaji lah. Kalau siapa tak baca, pendek macam tu pun tak boleh dapat jawab kan. So kena baca untuk tajuk idgham ini. InsyaAllah boleh punya. Jangan risau Okay, soalan seterusnya. Okay. Lengkapkan jadual berikut dengan jawapan yang betul. Okay, siapa nak cuba? Cuba jawab ada 3 tempat kosong ni. Yang pertama, apa dia? Contoh bagi
pasangan huruf baba. Apa dia? Ha. Ada ramai yang jawab, ramai yang dapat full mark ni. Soalan nombor 1 ni. Okay, contohnya. Azhaba Izhab bi ikitabi. tabi. Okay, tengah betul-betul. Okay. Awak punya contoh tu dah betul. Cuba bacaan tu salah. Bukan azhab. Izhab. Kenapa bukan A? Sebabnya, okay, alif, zal, ha. Ha tu berbaris atas kan? Okay. Kalau huruf ketiga berbaris atas, awal-awal tu mesti dibaca dengan baris bawah. Kalau huruf ketiga berbaris bawah, awal-awal mesti dibaca dengan baris bawah. Kalau huruf ketiga berbaris depan, awal-awal dibaca dengan baris depan. So bukan azhab tapi izhab. Izhab bi kitabi. Okay. Nombor 2, waqad dakhalu. Dal bertemu dengan dal. Yang ni. Ra bertemu dengan ra. Apa dia? Wadhkur rabbaka. Pandai. Okay, bagus Ifan dan juga Zakwan. Wadhkur rabbaka. Ra bertemu dengan ra. Huruf yang sama. Jadi dia adalah idgham mutamassilain. Okay, selesai soalan yang pertama. Senang. Dapat 20 markah. Ni ramai dapat 20 markah kan. Yang dapat 19, 18 pun kira cemerlang lah. Cuba elakkan dapat bawah 15. Untuk elak awak dapat jayyid. Kalau dapat 15 ke atas, insyaAllah ada peluang untuk dapat jayyid jidan dan juga mumtaz. So cuba elakkan dapat bawah daripada 15. 15, cuba target untuk dapat 15 dan ke atas. Okay. Soalan kedua. Okay, apakah hukum bacaan idgham mutaqaribain? Apa dia? Pendek je jawapan dia. Wajib diidghamkan. Okey, bagus Alia. Wajib diidghamkan. Wajib diidghamkan. Kalau ada yang jawab tak berapa tepat pun Ustaz akan bagi jugalah markah. Jangan saya tak bagi markah yang kosong ni. Yang tak jawab apa-apa. Itu yang jadi masalah ya. Okay, so jawapan dia ialah wajib diidghamkan. 2 markah. Okay, soalan nombor ba. Tulis misal idgham mutaqaribain. Okay, yang pertama. Lam bertemu ra. Apa dia? Waqur rabbi. Okay, waqur rabbi. Yang kedua, qaf kaf. Apa dia? Nahlukum. Pandai. Nakhlukum. Lukum tu. Nakhlukum. So itu adalah qaf bertemu dengan kaf. Okey, soalan seterusnya. Beri erti idgham mutajanisain. Tengok, dia ulang soalan yang sama. Tadi dia tanya idgham mutamassilain, lepas tu dia tanya idgham mutaqaribain. Sekarang dia tanya idgham mutajanisain. Okey, apa dia pengertian dia? Idgham mutajanisain ialah pertemuan dua huruf yang sama makhraj tetapi berlainan pada sifat. Okey, ingat apa dia? Ingat clue word. Kalau mutajanisain, clue word dia apa? Pertemuan huruf yang sama pada makhraj, berlainan ataupun berbeza pada sifat. Itu clue word dia. Sama makhraj, beza sifat. Kalau mutaqaribain, berhampiran makhraj dan sifat. Kalau mutamassilain, sama makhraj dan sifat. Clue word tu yang kena hafal. InsyaAllah bila tahu clue word tu boleh dapat tajuk ini dengan baik. So tajuk idgham ni banyak ditanya pada soalan PPT dan PAT wallahualam soalan belum ada lagi pada tangan Ustaz. Nanti kalau dah ada Ustaz akan bantu awak lah untuk fokuskan mana tajuk yang perlu difokuskan insyaAllah. Okey, baik. Soalan dal. Nyatakan cara bacaan idgham mutajanisain. Siapa nak cuba? Cara bacaan
Apa dia? Apa tu? Okey, yang ni ada beberapa orang sahaja yang betul. Okey, jawapan dia adalah ada yang nak cuba? Tak ada. Mana Ustaz? Yang alif Yang alif. Wajib diidghamkan. Alif bukan alif. Sorry. Dal. Oh, dah. Dah saya dapat 2 je Ustaz. Dapat 2. Okey. Ada yang tahu? Kalau dapat 2 tu maksudnya tak lengkap jawapan tu. Okey. Tak ada letak titik-titik. Sambung. Maksudnya tak lengkap lah tu. Okey. So siapa yang tak tahu, okey dengar jawapan dia Ustaz bacakan. Okey. Cara bacaan idgham mutajanisain ialah memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Okay, Ustaz ulang lagi sekali. Cara bacaan idgham mutajanisain ialah memasukkan huruf pertama yang bertanda sukun ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Kena sama macam ni baru layak dapat 4 markah. Kalau ada CP-CP, kena tolaklah 1 atau 2 markah. So itu adalah cara bacaan dia. Awak boleh tengok balik dekat buku teks. Cara tersebut, cara bacaan dia pun penting juga. Kan? Baik. Soalan kedua. Dal nombor 2. Lengkapkan jadual berikut. Okey, misal dia kosongkan huruf dia dal dengan dal. Apa dia? Misal ni. Misal apa yang huruf dal dengan dal? Waqad dakhalu. Okey, bagus. Alia dengan Ifan. Waqad dakhalu. Okey, hukum dia ialah idgham mutamasilain. Bagus. Okey, seterusnya. Misal dia ialah barrafa'ahu. Ni mudah je kan? Pasangan huruf lam ra. Nombor 3, irkam ma'ana. Hukum dia mutajanisain. Huruf dia tengok betul-betul. Ba, mim. Macam mana nak tahu? Tengok hujung huruf pertama bertemu dengan awal huruf yang kedua. Okey, baik. Itu soalan nombor 2. Ada persoalan tak untuk nombor 2 ni? Tak ada. Tak. Tak ada. Okay, kita cuba cepatkan sikit insyaAllah. Kalau ada terlebih 10 minit macam tu, saya minta maaf Tak apa, yang penting kita dapat tahu jawapan yang betul dan tak ulangi lagi pada peperiksaan yang akan datang. Okay, soalan ketiga, sedarakan 3 cara bacaan hukum ra. Okay, ini yang Ustaz dah ada. Okay, ini pun sama. Dah ada dekat atas tadi. Kita tengok kejap So siapa yang dia fokus, dia teliti, dia akan tahu. Dekat atas dah ada dah sebenarnya. Contohnya, kalau dekat soalan objektif ni, ni nombor 7. So kalau awak betul soalan nombor 7 ni, automatik awak boleh jawab soalan tadi. Iaitu, wajib dibaca tebal, wajib dibaca nipis, harus dibaca tebal dan nipis. So benda ni sangat penting. Tips ni sangat penting dan berguna. So, sila macam Ustaz kata apa ni? Jeling-jeling soalan objektif. Waktu nak menjawab soalan subjektif. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada Allah SWT. Okey, dah selesai soalan nombor 1 ada 3. Tebal, nipis, tebal atau nipis. Okey,
Tuliskan misal bagi penyataan berikut. Misal ni nampak saja perkataan misal, contoh, apa lagi? Okay, dan yang sewaktu dengannya bermakna diminta ayat Al-Quran. Untuk subjek tajwid, kalau misal, contoh dan yang sewaktu dengannya merujuk kepada ayat Al-Quran ataupun contoh di dalam Al-Quran. So jangan bagi misal yang selain daripada ayat Al-Quran dan yang tak berkaitan lah. So untuk yang pertama, ra berbaris depan. Apa dia contoh ra berbaris depan? Ruhana. Siapa yang jawab soalan ni tapi dia salah, contoh ra berbaris depan ialah ruhana. Dekat atas dia pun ada. Kalau awak tengok dekat objektif ni nombor ni ruhana tadi. Dia tadi. Ni nampak ni. Ruhana. Ini adalah contoh ra berbaris depan. Ra yang berbaris depan. Nampak ra ni berbaris depan. Ini pun sama juga. Awak boleh ambil yang atas ni, buat dekat bawah. Okey. Soalan nombor 8 nak tengok soalan nombor 8 ni ada ruhana. Boleh ambil dan tuliskan dekat jawapan pada kertas objektif. Okey. Nombor 2 dia tanya apa tadi? Ra mati sebelumnya berbaris atas. Bukan bawah, berbaris atas. Yang ni dekat atas tadi saya rasa tak ada. So apa dia contoh? Siapa tahu? Ra mati sebelumnya berbaris atas. Siapa ada? Yang jawapan dia betul. Apa dia? Tak ada. Okey. Contohnya Maryama. Maryama. Maryama boleh letakkan sebab apa? Ra tu mati sebelumnya berbaris atas. Okey. Seterusnya soalan nombor jim. Okey, berikan 2 sebab ra dibaca secara dipis. Apa dia? Cuba. Siapa yang jawab dengan betul? Apa 2 sebab ra dibaca dipis? Ra mati sebelum berbaris bawah. Ra mati berbaris bawah. Ra mati sebelum berbaris bawah. Okey, bagus. 2 jawapan tu iaitu yang pertama ra berbaris bawah. Mudah je ra berbaris bawah. Yang kedua ra mati sebelumnya berbaris bawah. Mudah kan? Yang pertama ra berbaris bawah. Yang kedua ra mati sebelumnya berbaris bawah. Ini kena tengok dekat buku teks balik ya. Dekat tajuk hukum ra. Okey, baik. Soalan seterusnya. Senaraikan 3 huruf isti'la. Tadi dekat atas Ustaz ada sebut kan. Husin, Dautin, Qizin. Boleh letak huruf kha, huruf sad, huruf dha, huruf ta, huruf za, huruf ghain. Itu 7 huruf isti'la. Huruf isti'la 7. Yang dekat sini Ustaz tak tahu kenapa ramai sangat tulis alif waw ya. Kenapa awak tulis alif waw ya? Ustaz baca, ya Allah, kenapalah anak-anak murid ini menulis alif waw ya. So tolong huruf isti'la bukan alif waw ya, itu huruf mat. Jangan ulangi lagi benda yang sama bukan alif waw ya, tetapi 7 huruf yang Ustaz sebut tadi tu. Khusil, Dhautin dan juga Qizin. Kha, Sad, Dha, Ghain, Ta, Qaf, Za. Itu adalah 7 huruf isti'la. Boleh tulis mana-mana dia antara 7 tu dekat 3 jawapan ini. Okey. Soalan nombor 2 ni, okey, ni ramai sangat yang salah. Okey, tak apa. Ustaz bagi jawapan. Tu awak boleh betulkan ya. Okey, nyatakan hukum ra pada misal berikut. Okey, yang pertama, wal-laili idza yasr. Yasr. Okey, jawapan dia apa? Ra ini wajib dibaca. Okey, sorry. Ra ini dibaca secara 2 wajah. Nanti awak tengok balik dekat contoh ra yang dibaca dengan 2 wajah. Awak akan nampak salah satunya adalah pada perkataan yasr. Di mana, sekejap Ustaz tengok balik apa penerangan dia yang lengkap.
Okey, kenapa dia dibaca dua wajah? Kerana ra tersebut diwakafkan dan selepas huruf ra terdapat ya mahzufah. Okey, baik. Sebab sebenarnya selepas huruf ra ini terdapat ya yang telah dibuang, yang telah dimahzufkan. So kita kena baca, boleh baca tebal dan juga boleh baca nipis. So jawapan dia ra dibaca dua wajah. Wal-laili idza yasr. Boleh ataupun wal-laili idza yasr. Tebal pun boleh, nipis pun boleh, insya-Allah. Okey, nombor 2. Innal insana lafi khusr. Okey, yang ni jawapan dia apa? Sebab ramai yang salah, jawapan dia ialah tafkhim ataupun ra yang dibaca dengan tebal. Perkataan apa? Perkataan khusr. Ra mati. Apa penerangan dia? Sekejap. Ustaz nak pastikan penerangan Ustaz sama macam dalam buku. Okey, ra diwakafkan sebelumnya, ra ni diwakafkan sebelumnya terdapat huruf mati yang bukan huruf mat dan sebelumnya huruf berbaris atas atau depan. Mudah kata macam ni lah. Dia mati, khusrin ni, ra tu dimatikan. Lepas tu sebelum dia pun huruf mati, bukan huruf mat. Dan sebelum dia tu pula, sama ada huruf berbaris atas ataupun berbaris depan. Tu keyword dia, berbaris atas ataupun depan. So dia akan jadi tebal. Dia akan jadi tebal. Orang tak boleh baca, kena baca khusur. Kena tebalkan huruf ra tersebut. Tak boleh baca khusr. Tu dia akan nipis. Tapi kat sini kena tebal. Okay, yang terakhir sekali, ghairil maghdubi alaihim. Ri dekat sini perlu dibaca dengan nipis sebab ra tersebut berbaris bawah. Okey, baik. Untuk soalan ketiga, ada soalan tak daripada mana-mana yang tak faham? Okay, kalau ada maklumkan ya. Kalau ada sila maklumkan. Jangan senyap je. Nanti buat lagi kesilapan yang sama. Okey, baik. Kita tengok soalan keempat. Okey, sikit lagi insya-Allah. Okey. Soalan keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Surah Al-Baqarah ayat 180. Kita tengok apa yang ditanya kat sini. Okey, keluarkan dua misal hamzah qata' daripada potongan ayat di atas. Soalan ni Masya Allah ramai sangat salah. Sebab apa? Dia tak faham hamzah qata' tu apa. Maknanya tak ulang gaji subjek tahun lepas. Tahun 5. Sebab tu Dia tak jawab soalan ni. Ifan tak jawab. Okey, tak apa. Ada sebahagian jawab. Soalan ni ramai sangat salah. Okey, hamzah qata' dia apa benda Ustaz? Hamzah qata' ni awak tengok dekat huruf alif dia ada hamzah. Contohnya apa? Ni. Iza. Di huruf alif ada hamzah. So iza ini adalah contoh bagi hamzah qata'. Mudah je tulis iza. Dapat dua markah. Satu markah, dua markah. Contoh lain. Ahadakumu. Huruf alif dia ada hamzah. Sama juga. So ada hamzah qata'. So boleh tulis ahadakumu kat sini. Lawan bagi hamzah qata' nama dia hamzah wasal. Hamzah wasal macam mana Ustaz? Hamzah wasal di huruf alif tetapi dia tak ada hamzah. Dia ada apa? Dia ada huruf sad kecil. Contohnya mana? Ni al-mautu, dapat tak? Dekat atas alif tu ada huruf sad kecil. Ini ada nama dia hamzah wasal. Dia adalah lawan kepada
hamzah qata'. Kalau soalan ditanya hamzah, apakah berikan dua misal hamzah wasal? Awak ambil al-mautu ni tulis dekat sini. Ini hamzah wasal, manakala alif yang ada hamzah dekat atas itu adalah hamzah qata'. So kalau nak salin, ambil satu perkataan, tulis. Jangan tulis dua perkataan, tulis satu je. Ahadakumu, tulis sini. Iza, tulis sini. Apa lagi? In, boleh juga. Mana lagi contoh lain? Ada tiga je. Iza, ahadakumu dengan in. Ini je yang ada hamzah qata'. Boleh tulis dekat jawapan bawah tu. Okey. Soalan seterusnya, wal waznu yawma idzinil haqq. Jelaskan cara bacaan ayat di atas mengikut hukum tanwin bertemu hamzah wasal. Siapa yang jawab soalan ni? Apa dia jawapan dia? Cara bacaan dia apa? Okey, ingat kalau ditanya saja tanwin bertemu dengan hamzah wasal, ada dua clue word yang awak kena tahu waktu nak menjawab. Apa dia clue word dia? Menggugurkan tanwin. Ingat, sama je. Apa-apa soalan, kalau ditanya cara bacaan tanwin hamzah wasal, tak kisahlah dia bagi apa sahaja misal, clue word dia ada dua. Menggugurkan baris tanwin digantikan dengan nun berbaris bawah. Saya ulang, apa clue word dia? Menggugurkan baris tanwin digantikan dengan nun berbaris bawah. Itu clue word dia. So kalau soalan ni dia tanya, jelaskan cara bacaan dia, nak jawab macam mana? Okey, cara bacaannya adalah dengan menggugurkan baris tanwin dan digantikan dengan huruf nun berbaris bawah. Jawab macam tu, automatik dapat 4 markah. Okey, saya ulang lagi sekali, apa clue word untuk jawab soalan cara bacaan tanwin bertemu dengan hamzah wasal? Yang pertama, menggugurkan tanwin. Yang kedua, digantikan dengan nun berbaris bawah. Itu cara. Tak kisah dia bagi misal apa sekalipun, sebab hukum tanwin bertemu hamzah wasal ni misal dia agak banyak dalam Al-Quran. So apa-apa misal yang dia bagi, jawablah seperti yang Ustaz cakap ni. Dua benda tu. Gugur tanwin, ganti dengan nun berbaris bawah. InsyaAllah awak akan dapat full mark. Tak kisah misal apa sekalipun yang dikeluarkan. Okey. So sebenarnya mudah soalan ni. Dan siapa yang ingat dua clue word yang Ustaz bagi ni. Okey, soalan terusnya. Soalan bar, tulis semula ayat berikut mengikut cara bacaan tanwin bertemu hamzah wasal. Macam mana cara nak tulis ni? Cara nak tulis dia, tulis dengan awak gugurkan ataupun wan ni kan, lah wan, jadikan lah wa, lepas tu tambah nun kecil dekat sebelah bawah ni. Jadi dia akan jadi lah wa nin. Macam mana nak tulis? Tulis dia dengan sama je, aulah wan. Cuma wan tu jadikan wa, buang tanwin, lepas tu tambah nun berbaris bawah. Buat itu dekat mana? Dekat cara bacaan ni. Sama je. Sama juga yang bawah ni. Awak salin balik sebiji, cuma tukarkan dekat apa? Dun ni jadikan du. Sebab kita gugurkan tanwin, dun jadi du, lepas tu tambah nun berbaris bawah selepasnya. Dia akan jadi dunil. Kalau yang ni, lah wanin. Tulis itu ke bahagian kotak sebelah ini. Untuk cara bacaan. Okay, sekejap. Mungkin awak tak nampak kan benda tu. Okay, Ustaz cuba share dekat awak bagi nampak jelas sikit.
Nampak ni yang Ustaz tunjuk ni. Aulah wanin. Nampak ni. Ini yang untuk yang pertama, wanin. Kan tadi wan. Awak tukar jadi wanin. Yang kedua dia pula kazabat dunil. Dun tu tukar jadi du. Lepas tu nun tambah nun berbaris bawah. Ni dua ni. Itu untuk yang tadi takut ada yang tak jelas atau tak nampak. Okay so kalau soalan macam ni dikeluarkan untuk peperiksaan akhir tahun nanti, jawablah seperti yang Ustaz ajar ni. Cara bacaan. Yang atas tadi gugurkan baris tanwin dan digantikan dengan nun berbaris bawah kan. Itu pun kena boleh guna juga kaedah yang sama. Okey, baik. Soalan seterusnya kita tengok. Senaraikan 4 bacaan khas mengikut riwayat Hafs dan Asim. Ada 4. Boleh tengok tadi ke atas. Dah ada dah soalan ni. Contohnya imalah, saktah, naqal, tashil, ibdal, rom, ishmam. Apa lagi Ustaz sebut? Yang mana-manalah daripada 7 tu tuliskan sahaja nama je. Dan dapatlah jawapan untuk dapatlah markah 4 markah. Okay, seterusnya nyatakan erti saktah. Okay, pengertian saktah. Okay, Ustaz tunjuk terus ya, takut bagi cepat sikit. Sebab dah masa dah nak habis. Okey. Apakah pengertian saktah? Okey, tengok Erti saktah ialah memberhentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula dengan nafas yang sama. Ini yang ramai tak tambah. Dia buat macam mana? Memberhentikan bacaan tanpa bernafas dengan kadar 2 harakat. Dia berhenti dekat sini. Tak sambung. Padahal ada sambungan dia. Sambungan dia ialah dan menyambung semula dengan nafas yang sama. So kena habiskan dan tulis jawapan tu dengan lengkap. Baru layak dapat 4 markah. Kalau tak lengkap, tertinggal bahagian yang Ustaz sebut ini, awak tak layak dapat 4 markah. Walaupun sebahagian tu Ustaz ada tambah juga bagi bonus. Kan? Tapi sebenarnya awak tidak layak. Kalau nak layak 4 markah, kena lengkap seperti yang tertera ni pada skrin. Berhentikan bacaan dengan kadar 2 harakat dan menyambung semula dengan nafas yang sama. Okey, baik. Seterusnya kita masuk soalan yang kelima. Kita cepatkan insyaAllah supaya awak dapat rehat lepas ni. Okey. Soalan kelima. Nyatakan tanda bagi hukum saktah di dalam Al-Quran. Tanda dia apa? Tanda dia ialah huruf sin kecil. Saktah ni tanda dia sin kecil. Contohnya macam ni awak tengok kat bawah ni kan. Kat misal ni. Waqilaman. Nampak tak dekat atas tu ada huruf sin kecil. So siapa yang tulis huruf sin ataupun dia cakap huruf sin kecil, Ustaz terima dua-duanya dan awak layak mendapat 2 markah. Okey, tulis 2 nama surah yang mengandungi hukum saktah di dalam Al-Quran. Ada banyaklah, contohnya surah Yasin, surah Al-Qiyamah, surah Al-Kahfi, dan beberapa surah yang lain. Itu jawapan-jawapan yang boleh terima. Jangan ada yang tulis surah Al-Fatihah, ya Allah. Ada yang tulis surah apa? Surah Al-Falaq, An-Nas, ya Allah. Nampak sangat tak baca siapa yang baca dia boleh jawab. Dia tulis sama Yasin, Qiyamah dan lain-lain. Okey, baik. Ni seterusnya tulis cara bacaan mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman, Hafs dan Asim lah ni. Okey, yang pertama saktah. Wa qila man raq. So ini nama dia saktah. Okey, siapa yang salah tolong betulkan, tulis saktah. Soalan nombor 2, bismillahi majreha. Ustaz dah ajar dulu. Wa mursaha. Apa nama ni? Siapa ingat? Majreha ni apa nama bacaan dia? Apa cara bacaan khas ni? Bismillahi majreha wa mursaha. Apa nama dia? Siapa ingat?
Tak ingat dah? Nama dia apa? Dah tak ingat dah. Imalah. Yang pertama tadi imalah. Ingat betul-betul Untuk tajuk riwayat Hafs dan Asim ni memang kena tahu nama dan juga contoh. Itu yang paling utama sekali. Yang paling utama sekali kena ingat nama dan juga contoh. Okey, yang nombor 3, bi'sal. Bukan bi'sal Jadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nama apa dia? Siapa ingat? Saya ada bacaan apa? Okey, nama dia Naqal. Nun, Qaf, Lam. Ini pun kena ulang kaji balik ni nampaknya. Ramai yang tak ingat tajuk ni. So Naqal, contoh dalam Al-Quran ada satu saja iaitu bi'salismul. Jangan baca bi'sal ismu. Salah. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Itu cara bacaan yang disebut sebagai Naqal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada beri 2 rukun bacaan Al-Quran. Ini tadi dekat atas ada, kan? Kita cek baliklah dekat atas mana. Rukun bacaan Al-Quran ada pada soalan objektif tadi pada nombor nombor 15 ni kan. Berikut adalah rukun bacaan Al-Quran kecuali. So tadi awak jawab apa? Jawab jim. So, jawapan yang awak boleh masukkan dekat jawab soalan bawah tadi, rukun bacaan Al-Quran, awak boleh masukkan mengikut resam Usmani, ataupun boleh buat mematuhi qawaid al-Arabiyah, ataupun yang ketiga, bersambung sanad kepada Rasulullah. Ini salah satu kelebihan kalau kita jeling-jeling soalan objektif. Awak boleh dapat full mark kat sini dengan hanya meniru jawapan yang ada pada soalan objektif. So, jawapan dia boleh sama ada 3 ni. Ikut Rasul Usmani, mematuhi qawaid Arabiyah dan bersambung sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu berguna untuk awak insya-Allah. Alright. Okey, soalan seterusnya dia tanya pula, dia tanya nyatakan 2 kelebihan resam Usmani. Ini yang Ustaz sebut tadi. Ustaz ada sebut juga kan. Resam Usmani ni ada beberapa kelebihan. Contohnya diperakui oleh Rasulullah. Diperakui oleh Rasulullah dan disepakati oleh para sahabat. Diperakui oleh Rasulullah dan disepakati oleh para sahabat. Okey, itu jawapan untuk kelebihan resam Usmani. Okey, baik, insya-Allah kita tengok soalan terakhir sekali. Ustaz akan bagi saja jawapan-jawapan dia dan awak boleh catat. Pada yang salah tolong catat. Okey, sekejap, soalan nombor 5. Ada tak yang terlepas ataupun tertinggal? Nombor 5 tadi. Ataupun tak faham? Ada soalan nombor 5 ni okey Okey, jawapan-jawapan tu sebenarnya semua ada dekat buku teks. Cuba kaedah cara nak menjawab itu yang Ustaz nak ajar dekat awak sebenarnya. Okey, baik. So, soalan yang terakhir sekali adalah pada soalan ke-6. Okey. Soalan dia berbunyi, nyatakan pengertian mad pada istilah. Apa dia jawapan dia? Siapa ingat? Siapa jawab dengan betul? Apa jawapan dia? Pengertian mad pada istilah. Okey, pengertian mad pada istilah apa? Tengok ni. Okey, pengertian mad pada istilah ialah memanjangkan bacaan atau suara pada huruf-huruf mad. Mudah je. Manjangkan suara bacaan pada huruf mad. Dengan jawapan sependek itu, awak sudah mendapat 4 markah. Dengan jawapan sependek itu dah boleh dapat 4 markah. Apa dia mad pada istilah? Panjangkan suara dan bacaan pada huruf-huruf mad. Mudah je. Okey, baik. Soalan seterusnya, tulis huruf-huruf mad. Ini baru betul alif waw ya.
Tulis huruf-huruf mat baru betul. Alif, waw, ya. Bukan yang huruf isti'la tadi tu. So tadi halaman yang sesilap, yang ni baru betul. Boleh tulis alif, waw, ya. Okay, seterusnya. Beri nama lain bagi mat asli. Apa nama lain dia? Ini yang kalau siapa tak baca, dia memang tak ingat. Okay, nama lain bagi mat asli adalah, apa dia? Tak ingat? Mat Zati dan Mat Mat Tabi'i. Zati. Mat Zati. Mat Zati. Pandai. Okay, bagus. Mat Zati dan juga Tabi'i. Itu nama lain bagi mat asli. Dia tulis mat far'i. Buat far'i lain. Jangan. Mat asli, mat far'i bukannya nama lain bagi mat asli. Mat far'i adalah bahagian kedua. Mat ada dua bahagian. Mat asli dan juga mat far'i. So mat far'i bukannya nama lain bagi mat asli. Akan tetapi dia adalah jenis mat yang kedua. Nama lain bagi mat asli macam yang Irfan dan juga Zakwan sebut tadi, iaitu mat zati dan juga mat tabi'i. Ejaan dia macam ni. Siapa yang nak tengok? Ni. Mat tabi'i dan juga mat zati. Mat tabi'i dan juga mat zati. Okey, baik. Soalan seterusnya, nyatakan kadar panjang bacaan mat asli. Okey, ni mudah. 2 harakat. Okey, seterusnya. Senaraikan 3 huruf mat asli harfi. Sekali lagi. Jawapannya berada pada soalan objektif. Iaitu pada nombor, kita tengok balik. Nombor berapa ada soalan mat asli harfi ni? Nombor 18. Berikut adalah huruf mat asli harfi. So, siapa yang betul, siapa yang jawab jim tadi, dia boleh ambil huruf-huruf ini untuk letak pada jawapan subjektif pula. Boleh tulis huruf ha, huruf ya, huruf ta, huruf ha, huruf ra. Ada 5 ni, dia minta 3 saja. So boleh pilih 3 daripada 5 ini untuk diletakkan pada jawapan subjektif awak. Tak susah kan? Mudah je. Ha, ya, ta, ha, ra. 5 huruf tu letak 3 je lah. Jangan letak 5. Okey, yang terakhir sekali penutup untuk kelas tambahan kita pada hari ini. Okey, 3 misal mat iwad. Mat iwad. Okey, sebut-sebut yang pertama. Siapa tahu? Warnanya ada rokok. Okey, baik. Jawapan itu, okey, betul. Tetapi sebenarnya kurang tepat tau. Kenapa kurang tepat? Kerana diletakkan bersama wan-nazi'ati. Tak perlu. Okey, untuk peperiksaan seterusnya, contoh kalau dia tanya mat badal, mat iwad, letak yang berkaitan sahaja. Letak contoh tu yang berkaitan saja. Mungkin kali ni untuk exam kali ni, Ustaz tak begitu tegas dalam hal ini. Sebab jawapan tu masih ada daripada awak, iaitu gharqa tu. Kan? Tetapi untuk peperiksaan seterusnya, tulis perkataan yang berkaitan sahaja. Sebab sebenarnya kalau ikutkan, tidak boleh tambah perkataan yang tidak berkaitan. Contoh macam wan-nazi'ati gharqa, yang berkaitan hanya gharqa sahaja. Wan-nazi'ah ni tidak ada kaitan. So untuk exam seterusnya, sila patuhi kehendak soalan dengan betul. So kalau dia minta mat iwad, bagi yang mat iwad je. Contoh kalau yang pertama ni, gharqa. Okey, betul Irfan. Okey, contoh nombor 2. Apa dia? Apa contoh yang kedua? Nashta. Ni mat iwad lah ni. Gharqa, nashta, sabha, sabqa, amra. Itu je jawapan yang betul. Yang jawab selain daripada tu, macam-macam jawapan Ustaz tengok. Ada bagi, yang lain tu semuanya salah. Yang betul yang 5 ni saja. Gharqa, nashta, sabha, sabqa dan juga amra. Wallahu a'lam. Tu je serba sedikit perbincangan tentang kita punya kertas peperiksaan pertengahan tahun yang telah dijalankan beberapa minggu
yang lepas. Jadi insya-Allah